Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ni kita nak belajar sikit macam mana kita nak buat flaring untuk pipe copper aircon lah. Ok, ni antara sampel yang saya bawa. Ini dia, kalau dia punya ukuran dia 1/4 lah. 1/4 ni biasa adalah banyak dia punya panggilan-panggilan dia kan. 1 hun lah, 2 hun lah. Tapi kalau kita tengok dia punya ukuran ni kat sini, tengok 1/4. Okey, 1/4 ni dia punya 1/4 lah. So dia match dengan dia punya size pipe lah. Size pipe dia bergantung pada jenis unit aircon tu lah, berapa besar horsepower. Lagi besar horsepower tu lagi besar lah dia punya ukur lilit untuk copper pipe dia. Okey, ni antara sampel yang datang daripada 1 horsepower lah. Ini dia punya nut. So ini dia punya copper pipe lah. Ini antara sampel yang saya bawa lah. Okey, sebelum tu kita kenal lah. Ini kita guna untuk brazing lah, welding dia. Tapi ini hari ni kita tak guna ni. Kita tak tepi dulu. Okey, ini flaring tool dia. Ini antara model, dia ada macam-macam model yang kita boleh dapat di pasaran. So ni antara yang saya gunakan lah. Ada banyak lagi jenis lain. Mungkin anda semua boleh cari bergantung pada kesesuaian dan harga lah. Ok, ni flaring tool, brand USA lah. Brand USA, made in Taiwan. Ok, ni cutter, pipe cutter. Pipe cutter ni datang daripada Value. So ini pun tak mahal, lebih kurang dalam anggaran dalam RM20 plus minus lah. Ada dalam RM15 ke RM17 macam tu sajalah. Tak mahal sangat. Apa fungsi pipe cutter ni? Fungsi dia untuk kita potong. Untuk kita potong pipe copper. Kenapa kita tak potong pakai plier ataupun cutter je? Boleh je potong pakai tu, tapi bila lepas kita potong pakai cutter, dia akan jadi macam ni lah. Dia jadi macam ni. Tak cantik lah. So kalau kita nak buat kerja-kerja penyambungan ataupun nak buat dia punya flaring atau dia punya taper tu, dah tak boleh lah kan, dah susah lah. Sebab tu lah kita gunakan pipe cutter. So ini pun tak mahal, murah je boleh dapat. Di Shopee pun ada jual, Lazada pun ada jual hardware, kedai-kedai spare part, kedai-kedai hardware aircon. Tapi mungkin sekarang kekangan untuk kita ke kedai, ke hardware tu susah sikit lah. Sebab kadang ada dalam masa sekarang ni lockdown, PKP. So kita kekangan kita nak ke kedai tu. Okey, macam selain daripada hardware, kita boleh dapatkan daripada Shopee lah. Shopee, Lazada, ramai seller-seller yang jual. Okey, hari ni kita nak buat flaring. Saya pun bukan seorang yang pakar, tapi masih dalam proses pembelajaran. Tapi apa yang saya tahu, kita boleh share. Mungkin benda ni akan memberi manfaat kepada orang lain lah. So hari ni kita nak buat flaring, kita ambil yang ni dulu lah. Kita guna macam mana kita nak cut. Ok, nak cut ni macam ni lah. Kita nak potong pipe ni. Bila nak kita potong, kita masukkan dia punya copper tu dekat cutter dia. So dia ada longkang dia siap-siap duduk situ. Kemudian kita kunci dia bagi ketat lah, ikut dia punya kesesuaian. Kunci dulu sikit. Sini lah Okey, jangan terlalu ketat, jangan terlalu longgar lah. Bila kita dah lock tu, dia akan duduk kedudukan dia macam ni lah. Kenapa saya nak potong ni? Sebab saya nak keluarkan dia punya nut lah. Sekarang ni saya nak keluarkan dia punya nut, dan kita nak buat flaring nanti. Okay, sekarang kita potong dulu. Okey, tak perlu ketat sangat, tak perlu longgar sangat. Lepas tu kita just pusing. Pusing lah, berapa kali pun rasa macam dah loose tu, kita stop sekejap, kita ketatkan lagi sikit. Kita buat sikit demi sedikit lah. Tak boleh terlalu kuat sangat, sebab nanti dia akan
fizikal dia tu tak cantik lah, dia akan kemik. Okay, buat sikit-sikit, kita buat pelan-pelan. Sama proses yang sama, ulang saja proses yang sama sampai dia putus-putus lah. Sebab sikit. Dia lebih kepada menguji kesabaran lah, tak boleh nak asing-asing kan. Okay, sikit lagi. Jadi jom kita tengok dia punya hasil. Tengok dia punya hasil dia. Dia dah ada line, dia dah potong. Kita sambung lagi sikit. Okey, dah putus. Okey, kita tengok hasil dia. Hasil daripada kita potong guna pipe cutter lah. Okey, ni hasil yang kita guna. Kita potong menggunakan cutter biasalah. Tengok, dah tak dapat lah, bulat dia tu dah rosak. Okey, ini yang kita potong guna pipe cutter tadi. Okey, satu lagi apa yang saya nak ingatkan, kita share pengalaman, ilmu yang ada. Kalau boleh, masa proses pemotongan pipe tu, pastikan pipe cutter ni jangan jatuh lah. Satu, kita nak jagalah kita punya kelengkapan tool kita daripada kerosakan. Dia jatuh pun tak ada masalah sangat, dia ada safety dia. Cumanya kita tak nak nanti dia punya blade ni dia jadi sengit ke. Bila dah terlalu kerap sangat jatuh, blade ni mungkin boleh jadi bengkok sikit. Jadi masa kita proses pemotongan tu jadi tak cantik lah. Itu sajalah pesanan lah kita share kan. Okay, dah selesai. Tak tepi dulu. Okay, ni hasil lah saya nak keluarkan. Okay. Okay, sekarang kita nak buat flaring ni, tapi kita buat sebelah sini lah. Pastikan sebelum kita buat, pastikan nut ni dah dimasukkan dululah. Kalau kita nak buat dekat sebelah sini flaring ni tu, pastikan nut dia ni duduk macam ni lah kan. Jangan kita masukkan terbalik pula macam ni. Nanti kan bila kita dah buat flaring dah kembang ni, dah tak boleh keluarkan dah nut ni. Sebab sini dia akan mungkin dah bersambung dengan indoor unit ataupun dah bersambung mana-mana tempat. Macam tu lah, dah bersambung dengan outdoor unit. Tengok keadaan lokasi kita lah. Okay, pastikan dia duduk betul-betul lah. Kalau kita nak buat sebelah sini, pastikan nut kita macam ni lah bentuk dia. Sebab nanti kita akan kunci macam ni kan. Okay, bila kita dah masukkan, kita dah ada flaring tool ni tadi daripada USA. So kita buka dia, longgarkan. Kita masukkan dekat mana ukuran dia lah. Sini ada ukuran-ukuran dia lah. 5, 16, 3, 8, 1, 4, 1, 2 unit dia lah. Boleh nampak ke? 1, 2, ini 1, 4 Okay, kita masukkan dekat dia punya yang sesuai lah, kesesuaian dia lah, ikut ukuran pipe. Okay, apa yang saya biasa buat, saya akan keluarkan tak banyak lah, sikit saja. Bila kita dah clamp, saya tinggalkan dia keluarkan sedikit, lebih kurang dalam 1 ke 2 mm macam tu lah. Anggaran lah, kita sendiri agak-agak tak nak terlalu banyak dan tak nak terlalu sikit lah. Okay. Mungkin kita boleh try sikit-sikit, belajar. Lama-lama kita akan dapat lah dia punya tune tu kan. Lepas tu kita ketatkan lah atas ni. Okay, macam ni tadi. Dia dah lock dia dah clamp lah pipe kita tadi. Anggaplah ini dah disambung ke outdoor ataupun indoor. Okay. Kita pegang clamp ni lah, jangan kita pegang pipe kan bengkok pula pipe ni. Kita ketatkan, memadai lah, tak nak terlalu ketat dan tak nak terlalu longgar. Lepas tu kita masukkan ni. Dia dekat sini pun dia dah ada dia punya ni lah,
macam taper dia kan. Ni sini, sebelah sini satu, sebelah sini ada satu. So ini dia punya taper lah. Okey, ikut keselesaan lah macam mana. Bila kita dah masukkan. Macam tu, masukkan. Pastikan dia masuk dekat dia punya lock tu. Buat ni. Kan? Tu. Dia punya lock tu lah. Macam tu. Lepas tu tengah ni kita kena bagi dia center lah kan. Ni dia punya tu. Yang kita ketatkan. Okey, dah masuk. Dia dah masuk, kita ketatkan lah. Tu nampak dia punya tu, dia dah. Okey. Nampak dia dah masuk . Okey. Lepas tu kita kunci dia sehingga dia akan mengembang lah. Copper tu akan mengembang lah. Perlahan sedikit demi sedikit lah kita akan buat. Kita kunci dia akan mengembang sedikit demi sedikit. Okey. Tak nak terlalu ketat dan tak nak terlalu longgar lah. Agak-agak. Dah selesai, kita buka balik lah. Simple je. Okay. Kita keluarkan ni. Ini hasil dia. Hasil yang kita dah buat tu tadi. Dia jadi macam ni. Okey. Jom kita buka. Pelan dia. Inilah hasil dia. Hasil flaring ni. Okey. Nak lebih baik, pastikan keliling copper pipe ni jangan ada terkoyak lah ataupun terbuka, terkoyak daripada dia lah. Itu maksudnya dah terlalu kuat sangat lah. So ni nak kena jaga juga dia punya kualiti, maksudnya hasil dia tu kena cantik lah. Sebab apa hasil dia kena cantik? Masa kita nak masukkan dekat dia punya valve tu nanti, masa dia nak masuk tu macam tu nanti, make sure dia duduk dalam keadaan yang betul. Jangan pipe ni terlalu stres. Bila terlalu sengit dia akan terangkat. Punca terangkat tu lah yang akan menyebabkan gas kita leaking. Bila gas kita leaking, mulalah problem yang timbul. Aircon dah tak berapa sejuk, gas kurang, M jadi tak berapa cantik. Dia akan efek banyak sebab. Okey, ni cara dia lah. Kalau lebih baik kita asah dia pakai file kan, kikir ataupun sandpaper, bagi dia tak terlalu tajam lah, supaya kita tak kena tangan. Tapi yang terbaiknya, setiap kerja-kerja yang kita lakukan, kita pastikan safety tu berada nombor 1 lah. Kalau ada tak mahal, ni boleh kita dapatkan glove. Ialah mengelakkan daripada apa-apa sebarang masalah yang timbul lah. Lebih baik kita pakai glove. Itu yang terbaik lah. So kita boleh tengok dekat dalam ni, pastikan dia tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar lah. Bila terlalu besar, nanti kan dia nak keluar masuk ni kan terlalu ketat pula. Kan. Jadi bila terlalu kecil, kita boleh tarik terkeluar pula daripada dia punya nut ni. Okey. Okey, kalau ikutkan hari ni kita buat ni, mungkin kita boleh improve lagi. Mungkin lama kelamaan hari-hari kita buat ataupun kerap kita buat, kita semakin lama semakin mahir lah dalam membuat flaring. Okey, saya akan tunjukkan sedikit sampel-sampel yang pernah saya jumpa lah. Okay, ini antara salah satu sampel yang saya potong dan simpan lah. Ni saya potong. Ini problem dia. Customer bagi tahu ada user aircon tu sendiri bagi tahu, kata masalah dia aircon dia kurang sejuk. Bila saya cek semua keadaan aircon dia okey, cuma pressure, tekanan pada gas itu berkurang lah. So pipe dia akan jadi freeze lah, beku. Pipe untuk copper pipe yang kecil ni dia beku. Sebab apa beku? Sebab pressure atau tekanan gas yang ada dalam kompresor aircon tu sendiri berkurang lah.
kenapa berkurang. So kita kena troubleshoot lah, kita kena cari dia punya masalah. Masalah dia kenapa berkurang, masalah dia datang daripada flaring ni sendiri. Mungkin boleh nampak dia ada terkoyak sikit tu. Mungkin benda ni nampak simple, nampak remeh, benda ni mungkin nampak remeh, simple saja flaring ni. Tapi daripada pengamatan saya lah yang datang daripada problem yang daripada pipe ni, tempat lain saya check one by one memang tak ada kebocoran gas langsung lah, melainkan datangnya daripada punca sini. Okey, bila saya dah jumpa masalah ni, saya buat balik yang baru, flaring baru, buat bagi yang cantik-cantik. Mungkin dia terlalu lebih ataupun terlalu kuat sangat masa dia buat, itu tak pasti. Jadi apa yang kita boleh ambil pelajaran pengajaran daripada sini, kita kena jagalah dia punya hasil untuk penghasilan flaring ni. Sebaik-baiknya kita buat sehabis baiklah, barulah dia sempurna. Okey, ni antara contoh-contoh lama, contoh-contoh lain yang ada. Masa kita buat kerja-kerja servis pun kita kena periksa jugalah benda ni. Masa kita buka, kita discharge, kita dismantle outdoor ataupun indoor, kita kena pastikan sebelum kita pasang semula, kita kena pastikan dia betul-betul cantik lah. Ni antara yang okey lah kan. Ni sampel-sampel yang saya ambil ni, ubah position, macam ni pun okey lagi. Ada sikit lah problem-problem dia kan, dented sikit, mungkin ada sikit-sikit problem lah. Okey, itu saja untuk hari ni apa yang saya nak share. Semoga memberi manfaat pada kita semua. Yalah, kita nak buat pemasangan aircon, mungkin masa tidak sesuai, PKP ataupun kekangan daripada technician aircon tu sendiri, nak merentas daerah atau sebagainya. Semoga benda ni memberi manfaat kepada semua dan proses pembelajaran bagi saya. Apa-apa pun, terima kasih kerana menonton. Bantu saya dengan like, komen dan subscribe. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi.